Assalamualaikum, nama saya Nurul Naziri binti Harman, pemegang kad matrik D20100565 dari jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Isu berkaitan kanak-kanak dan remaja tidak pernah lekan dibincangkan serta menjadi topik utama sepanjang tahun 2019. Isu yang turut mencuri tumpuan orang ramai ialah dera kanak-kanak secara fizikal dan seksual. Isu yang saya dapat pada tahun 2019 iaitu isu berkenaan dengan penderaan kanak-kanak secara fizikal dan seksual. Ini juga boleh menyebabkan emosi kanak-kanak tidak terkawal dengan baik. Walau bagaimanapun, setiap kanak-kanak perlu mempunyai hidup yang sihat dan bebas dari segala keganasan. Penderaan kanak-kanak adalah masalah global yang besar sekali. Ia juga memberi kesan yang sangat serius terhadap kesihatan mental dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak, kesejahteraan dan perkembangan sepanjang kehidupan mereka. Oleh itu, ibu bapa yang ingin hantar anak ke pengasuh, sebelum itu ibu bapa perlu sentiasa berwaspada dan membuat semakan tentang pengasuh sebelum berlaku apa-apa kecederaan terhadap anak. Penderaan kanak-kanak merujuk kepada penderaan secara fizikal dan emosi, penderaan seksual, kecuaian dan pengabaian terhadap kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak secara amnya dibahagikan kepada 4 jenis penderaan, iaitu penderaan fizikal, penderaan seksual, penderaan emosi dan pengabaian. Berbalik kepada isu yang saya sebut tadi, ialah penderaan kanak-kanak secara fizikal dan seksual. Penderaan fizikal ialah kecederaan fizikal dari kecederaan ringan sehingga kecederaan yang paling teruk sekali seperti patah tangan, patah tengkuk, patah leher atau menyebabkan kematian. Ini juga mungkin disebabkan dari tujuan untuk mendisiplinkan anak yang berlebihan atau hukuman fizikal. Penderaan seksual pula bermaksud mendapat kepuasan dan memenuhi kehendak orang dewasa atau kanak-kanak remaja mengikut umur atau perkembangan kanak-kanak. Oleh hal yang demikian, kanak-kanak sering berhadapan dengan masalah untuk mengurus dan mengawal emosi dengan baik. Kebelakangan ini, kanak-kanak kurang mendapat perhatian dalam kalangan orang dewasa atau ibu bapa mereka yang menyebabkan kanak-kanak sering menunjukkan tingkah laku tidak terkawal, tekanan dan kemurungan dalam diri mereka. Kesan atau implikasi pada isu penderaan secara fizikal dan seksual ialah kebanyakan kes penderaan melibatkan kanak-kanak dan bayi berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor. Antara faktornya ialah krisis antara rumah tangga, pengabaian tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak, tekanan dan masalah mental ibu bapa. Ini juga akan mengganggu proses perkembangan seperti kanak-kanak sukar untuk mendengar atau menumpukan perhatian terhadap membuat sesuatu. Selain itu, ini juga berlaku ketidakseimbangan kemahiran emosi, kognitif dan sosial. Justru, ibu ayah jangan terlalu meletakkan kepercayaan sepenuhnya pada pengasuh kerana luaran mereka
kelihatan baik dan bertanggungjawab, sebaliknya kelihatan buruk amat sekali. Selain itu, kanak-kanak juga akan menjadi kurang keyakinan dan tidak percaya sesiapa lagi walaupun ahli keluarga mereka sendiri. Semakin lama penderaan berlaku, semakin serius impak yang akan berlaku. Ia juga boleh membawa kepada kegelisahan dan kemurungan kanak-kanak dalam berlakunya penderaan seksual dan penderaan fizikal terhadap kanak-kanak, tak kira berapa usia mereka, antara bayi sehinggalah mereka ke alam remaja, boleh menyebabkan penderaan. Penderaan kanak-kanak meninggalkan banyak kesan kepada pendera, mangsa dan masyarakat. Kesan terhadap pendera ialah berkemungkinan akan bertindak dengan lebih agresif dari semasa ke semasa dan berlaku ketagihan. Pendera berkemungkinan merasakan tekanan, emosinya hanya dapat dilepaskan dengan melakukan keganasan ke atas orang lain. Oleh itu, hal ini menyebabkan dirinya lebih cenderung untuk melakukan penderaan berulang kali. Selain itu, mangsa penderaan iaitu kanak-kanak tersebut akan mengalami kecederaan dari segi fizikal. Kesan penderaan kanak-kanak dapat dilihat dengan jelas melalui kecederaan pada anggota fizikal mereka, seperti luka di kepala, badan dan muka. Terdapat setengah kes penderaan yang menyebabkan mangsa mengalami kerencatan otak yang berlaku akibat hentakan di kepala. Walau bagaimanapun, berkemungkinan juga mangsa mengalami kecederaan dari segi mental. Hal ini berlaku akibat daripada siasaan atau penindasan kerana mereka berada dalam ketakutan dan mereka tidak dapat membantah untuk membela diri mereka dan mengakibatkan perkembangan emosi mereka terjejas. Apabila emosi mereka terjejas, ini akan menimbulkan kesan yang buruk ke atas perkembangan sasiah kanak-kanak. Kanak-kanak akan mengalami kecacatan kekal pada anggota badan. Tuntasnya, sikap segelintir ibu bapa yang ibarat kera mendapat bunga. Selain itu, sikap tidak berperikemanusiaan ini turut akan mendatangkan kesan yang lebih serius, iaitu harus dihentikan kerana akan membahayakan nyawa anak-anak mereka. Ibu bapa perlu didedahkan dengan tanggungjawab dan kemahiran mengendalikan tekanan melalui kempen berkaitan dan peranan agensi kerajaan supaya kes penderaan terhadap kanak-kanak dapat dihentikan.